Kadang-kadang yang melakukan jenayah itu keluarga kita. Kadang-kadang adik-beradik kita. Kadang-kadang anak kita. Kadang-kadang mak kita. Kadang-kadang orang kaya. Kadang-kadang orang miskin. Macam mana kita bermuamalah dengan manusia-manusia ini dalam kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan perkataan-perkataan kemarahan kita untuk menyedarkan mereka, nasihat mereka supaya balik kepada Allah. Ini yang diletakkan keadilan yang diberikan oleh Allah. Dalam sini kita kena faham, adil di sisi Allah tak sama dengan adil pada pandangan manusia, tak sama. Sebab kita kena beri pada hak dia. Lawan bagi adil itu ialah az-zulmu. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu ialah kezaliman yang maha besar. Kenapa? Kerana kita makhluk mengambil hak Allah. Allah perintahkan kita supaya mengabdi diri kepadanya, tiba-tiba kita mengabdi diri kepada benda yang lain. Kita sembah benda lain. Kita sembah berhala. Kita ambil agama selain daripada Islam. Maksudnya kita berlaku zalim. Lawan bagi adil ialah az-zulmu ataupun zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dipanggil zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surah An-Nisa ayat 135. Tengok Allah letakkan asas dia. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan. Maksudnya orang yang menegakkan keadilan itu dia memerlukan kepada orang yang berkata benar. Dan berkata benar, menegakkan keadilan bukan satu benda yang senang. Perkara yang pahit. Qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar, kata Nabi, walaupun pahit. Dan tak kala kita nak menegakkan kebenaran, perkara itu bukan senang. Kerana apa menegakkan keadilan menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa atau kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Kadang-kadang yang melakukan jenayah itu keluarga kita. Kadang-kadang adik-beradik kita. Kadang-kadang anak kita. Kadang-kadang mak kita. Kadang-kadang orang kaya. Kadang-kadang orang miskin. Macam mana kita bermuamalah dengan manusia-manusia ini dalam kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadah." Sesungguhnya kalau Fatimah binti Muhammad, anak dia, yang mencuri, aku potong tangannya. Begitulah keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu adil. Macam mana kalau kena pada saudara kita? Kalau kena pada anak-anak kita, dalam kita menegakkan keadilan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kunu qawamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, penegak keadilan yang menjadi saksi atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu satu malapetaka yang besar sekiranya orang-orang kaya yang melakukan kesalahan kamu lepaskan. Apabila kena pada orang miskin di kalangan kamu jatuhkan hukuman. Ini juga satu perkara yang menyalahi daripada kaedah menegakkan keadilan. Lalu, benda ini sangat pahit. Begitu juga disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhalladzina amanu surah An-Nisa 135, surah yang keempat. Kemudian Allah sebut lagi ya ayyuhalladzina amanu surah sebelahnya surah Al-Maidah ayat yang ke-8, surah yang ke-5. Nak sebutnya Allah ulang perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang di dalam hatinya ada rasa iman, ada rasa tanggungjawab di atas perintah Allah. Sebab itu ada sahabat Nabi, sahabat-sahabat sekalian, dia berkata-kata
Alangkah baiknya kalau turun ayat jihad, kan? Aku nak berjuang, nak berjihad. Tiba-tiba Allah turunkan perintah berjuang, berjihad. Tiba-tiba sahabat itu merasa berat. Rasa berat untuk melaksanakan perintah tersebut. Sedangkan dia yang meminta. Tu yang mari dalam surah As-Saff. Allah menemplak mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kenapa kamu cakap tak serupa bikin? Kamu minta lain, bila turun kamu buat lain. Kamu doa lain, bila Allah perintah kamu minta lain, kamu buat lain. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu buat apa yang kamu tak cakap. Kamu cakap tak sama apa yang kamu buat. Sebab itu iman dia mesti berlaku penyelarasan. Apa yang kita lafaz sama dengan apa yang kita imani, dan apa yang kita lakukan itu selari. Lalu bila Allah sebut tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, penyelarasan berlaku supaya apa dia? Kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qis. Sama macam ayat tadi, supaya orang yang beriman itu, yang Allah kasih itu, wali-wali dia itu selalu menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi yang adil dalam keadaan melaksanakan perkara, dan janganlah sesekali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nampak? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sebab itu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, dalam menegakkan keadilan itu terkadang orang tu kita tak suka, bangsa tu kita tak suka. Wala yajrimannakum syana'a nuqaumin ala ta'dilu. Janganlah sebab kamu tak suka pada satu kaum, satu bangsa, satu kabilah itu, kamu melakukan ketidakadilan kepada mereka. Sebab itu dalam keadaan hari ini kita lihat sejarah telah ditulis di atas tinta emas. Telah ditulis sejarah di atas tinta emas, dakwat emas, bahawa orang-orang Islam, orang yang beriman, bila dia memerintah, mendapat kekuasaan dalam kehidupan politiknya, dia akan melakukan keadilan. Sebab itu antara tamadun yang paling lama tamadun Islam. Pemerintahan dia lama. Bila dia masuk dalam keadaan pemerintahannya itu dalam tempoh yang cukup lama, ribuan tahun. Sebab itu daripada bermulanya Rasulullah 10 tahun di Madinah, kemudian diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq pada 11 Hijrah. Berterusan lepas ni 13 Hijrah, naik pula Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian naik pula 23 Hijrah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian 35 Hijrah naik pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian naik lepas itu Muawiyah. Naiklah kita panggil dengan khilafah Umayyah. Kemudian lepas tu naik pula Abbasiyah. Naik pula pemerintahan yang bertapak yang cukup lama. Fatimiyah. Kita ada kerajaan Mughal di India hampir 700 tahun. Kita di Spain, Spanyol, Islam memerintah di Cordova, Spain, Spanyol hampir 700 tahun. Kemudian berterusan khilafah demi khilafah. Yang terakhir jatuh iaitu khilafah Osmaniyah di Turki pada 3 Mac 1924. Maknanya tempoh bermula daripada Rasulullah SAW sampailah jatuhnya khilafah Osmaniyah di Turki 1924. Maksudnya pada abad ke-20. Lamanya Islam memerintah dalam bentuk khilafah yang memerintah dunia, tuan-tuan. Sebab itu dia ada center dia. Cuma ketika mana kerajaan Osmaniyah, center dia, pusat pentadbiran dia Turki, tuan-tuan. Tetapi negara-negara lain, negara-negara Arab, negara bukan Arab, duduk di bawah pemerintahan Islam. Nak sebutnya bahawa mereka boleh menerima Islam memerintah. Bahkan terlalu adil. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan, masuk kepada dekat Istanbul, boleh lihat pusat pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Walaupun Islam majoriti, dalam istana mereka, tuan-tuan, tengok subhanallah, dalam pusat pentadbiran mereka itu, mereka sediakan apa dia, tuan-tuan? Antaranya gereja untuk orang yang bukan Islam, iaitu untuk Kristian solat di dalam itu, bukan solat sembahyang mereka di dalam gereja tersebut. Di dalam mana pemerintahan Islam.
Dan di sana juga saya nampak ada gereja Yahudi dipanggil synagogue yang berumur ratusan tahun, yang dibina yang dibina oleh kerajaan Islam, diberikan kepada rakyat yang bukan Islam. Sebab apa? Ini cara menegakkan keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keadilan ini diakui oleh orang bukan Islam. Sebagai contoh saya nak ambil, apabila tentera Tatar, tuan-tuan, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, anak Genghis Khan ini, Kublai Khan ini, Hulagu Khan dia memimpin tentera, dia masuk ke Baghdad. Dalam tempoh, tuan-tuan, seminggu, kata sejarawan, sejarawan kata tidak kurang hampir 2 juta umat Islam yang disembelih, dibunuh, tuan-tuan, disembelih oleh tentera Tatar. Masuk dalam keadaan mereka, agama mereka Majusi. Nama baru mereka dipanggil Zoroastrianism. Terminologi baru dipanggil, nama yang barunya dipanggil apa dia? Zoroastrianism. Nama-lama dia ialah Majusi. Mereka masuk, mereka sembelih umat Islam. Pada tahun berapa tu? 11 pada tahun 1053. Ada kata 1052. Mereka masuk Baghdad, mereka bunuh umat Islam cukup ramai. Dalam keadaan itu, tuan-tuan, akhirnya daripada keturunan ini, keturunan Tatar ini, maka lahirlah orang-orang Islam, sehingga menegakkan dan menubuhkan kerajaan Islam antaranya di India. India ini keturunan Mughal Tatar inilah yang mananya asalnya daripada Hulagu Khan, Kublai Khan, Genghis Khan inilah akhirnya memeluk Islam. Memerintah di India dalam keadaan majoritinya bukan Islam. Pemerintah dia Islam. Tuan-tuan pergi hari ni ke India, tuan-tuan tengok bagaimana Taj Mahal, bagaimana kita tengok dia punya Lahore Lal Fort. Dekat Lahore mereka ada kota warna merah. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan berdiri dekat pintu dia, tuan-tuan kecil ni, pintu dia tinggi ni, tuan-tuan kecil ni je. Yang banner dia, orang dia panjang-panjang tinggi macam kita. Dalam istana, dalam kota itu ada istana, ada masjid yang besar. Masjid dia, tuan-tuan, nak tengok Bilal imam kat depan, tuan-tuan kat sini, sayu kecil, tuan-tuan. Boleh naik basikal, besarnya masjid. Dalam tu ada penjara, ada hospital, ada taman. Hebatnya kerajaan Mughal dekat India. Bila berlakulah Partition of India 1951, apabila berlaku perpisahan di antara India dan Pakistan 1951, maka ada sebahagian daripada kesan kerajaan Mughal ini dapat kat India, separuhnya dapat dekat Pakistan. Tu yang kita lihat hari ini, kesan daripada Taj Mahal, semua itu hasil daripada kerajaan Islam lama, iaitu kerajaan Tatar, kerajaan Mughal, tuan-tuan. Apa yang saya nak kaitkan di sini, tak berlaku dalam sejarah kemanusiaan orang yang menjajah akhir menerima agama orang yang dijajah, melainkan Islam, kerana keadilan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Syria, masih ada gereja berusia ribuan tahun. Tuan-tuan pergi ke Iran, ada gereja Majusi berusia ribuan tahun. Ketika masuknya tentera Islam, ketika masuknya tentera Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tidak meruntuhkan gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Islam, orang-orang bukan Islam, kerana ia merupakan keadilan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu membunuh itu bukan kerja umat Islam. Sedangkan mereka meletakkan satu takrifan yang sangat jahat. Mereka kata jihad is a duty of Muslim ummah to kill non-Muslim. Mereka cuba burukkan Islam. Mereka kata bahawa jihad itu merupakan satu tanggungjawab orang Islam untuk membunuh orang bukan Islam. Ini satu takrifan yang sangat jahat mengenai jihad, sehingga dihitamkan, dikotorkan, sehingga jihad itu nampak jahat, Islam itu nampak teroris, Islam itu nampak teroris, Islam itu ialah fundamentalis, Islam itu nampak benda yang sangat jahat, keras, membunuh orang. Tidak. Islam datang dengan rahmat. Nabi datang dengan rahmat, dengan kasih sayang. Dengan sebab itu kalau kita ambil, kita di Semenanjung Tanah Melayu dulu pun terima Islam bukan sebab dengan peperangan. Raja kita dulu terima Islam. Paramiswara bila buka Melaka 1402, dalam keadaan dia seorang raja, agamanya Hindu. Bila mari pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India, Gujarat yang beragama Islam,
mereka teruja akhirnya memeluk Islam. Bila pemerintah peluk Islam, menteri peluk Islam, bendahara Temanggung Laksamana peluk Islam, ketua-ketua kampung JKK peluk Islam, akhirnya rakyat pun peluk Islam. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ala dini mulukihim. Orang itu manusia berada di atas perangai tabiat agama pemimpin-pemimpin mereka. Inilah yang kita kata konteks dakwah. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu raja Mesir. Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan Namrus. Namrus itu pemerintah dunia. Bukan saja Mesir. Dia memerintah dunia. Tapi dia tak beriman. Nabi Nuh kepada golongan Al-Malak, kaum dia. Al-Malak pembesar. Begitu juga dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam